Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'aziz, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya perkataan, ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu apabila mereka diseru dan diajak kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasul, lalu ucapan mereka ialah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sadaqallahu al-azim. Dimuliakan pengurusi, ada panel yang belum sampai, seterusnya kepada semua sidang jamaah, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada waktu zuhur yang mulia dan berkat ini, pada bulan yang penuh dengan fadilat dan kelebihan, kita dapat duduk sejenak di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita mentakdiskan diri kita daripada segala mazmumah dan segala kejahatan-kejahatan hati. Kita nak menyucikan jiwa kita. Lalu sebagai seorang insan dan lebih-lebih lagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaklah sentiasa membersihkan jiwa. Kerana dengan kebersihan jiwa sahaja kita dapat berdampingan dengan Allah di dunia dan dapat bertemu dengan Allah dan rahmatnya pada hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari, yaitu hari akhirat, yang pada hari itu tidak memberi sebarang manfaat lagi kepada kita, sama ada anak bina ataupun harta yang banyak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah mati dia dalam keadaan hatinya salimah, sejahtera. Ada ulama menyatakan pertama sejahtera daripada syirik. Selagi ada syirik, manusia tidak akan dapat berada dalam rahmat Allah dunia dan akhirat. Yang kedua, ais salimah minal mazmumat, hendaklah suci daripada segala penyakit-penyakit hati yang buruk. Artinya kita akan mendapat mendampingi Allah Ta'ala, bernaung di bawah rahmatnya dunia dan akhirat apabila kita berjaya menyucikan hati, menyucikan diri kita. Lalu dengan kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita supaya sentiasa dapat menyucikan jiwa kita. Allah Ta'ala bukan sahaja menyuruh kita menyucikan diri dan hati, tetapi sekaligus Allah Ta'ala memberikan panduan dan asuhan, didikan, lorong-lorong bagaimana untuk kita dapat membersihkan jiwa kita dan menyucikan hati kita. Di antara yang menyucikan hati manusia, yang dapat menyucikan kita daripada segala mazmumah,
dapat membentuk jiwa kita sebagai orang yang memiliki sifat mahmudah, Allah Ta'ala menyediakan beberapa jalan-jalan ataupun beberapa saluran bagaimana untuk kita menyucikan jiwa kita. Di antara yang diasuh oleh Allah Ta'ala ialah Ramadan. Itu di antara lorong-lorong asuhan, subjek asuhan daripada Allah Ta'ala supaya kita menjadi suci, ialah dengan melalui Ramadan. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala mendekatkan kita kepada perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Sebab itu kalau kita nak jadi manusia yang dicintai Allah, kita mestilah mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Kita nak dicintai oleh Allah, saya nak dicintai oleh Allah Ta'ala, kita mesti mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Baru kita akan dicintai Allah. Karena Allah Ta'ala cinta kepada suatu benda, tiba-tiba kita benci kepada perkara itu, Allah akan benci kepada itu. Jadi kita mesti mengasuh jiwa kita, mendidik rohani kita, mencintai apa yang Allah cinta. Walaupun sekali-sekala memang payah. Sebab kita cinta benda lain, Allah cinta benda lain, memang payah. Terpaksalah kita didik dan asuh. Ini disebut mujahadah dalam istilah tasawuf. Mana kena asuh, kena paksa, kena didik diri kita supaya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kerana itulah golongan orang-orang yang salihin bertahun-tahun dan berpuluh tahun mereka mendidik jiwa mereka sekadar untuk benci apa yang Allah benci, kasih apa yang Allah kasih. Bukan satu perkara senang. Dan itulah dia nilai mukmin di sisi Allah Ta'ala. Sebab bila kita belajar ilmu agama, dia ada dua peringkat. Peringkat yang pertama, kita belajar untuk kenal mana benar, mana salah. Itu peringkat yang pertama. Bagaimana benar, ini hujahnya. Apa yang salah, ini dalilnya. Peringkat yang pertama, belajar untuk kenal benar dan salah. Salah apa dalil, hujahnya, dan benar apa hujahnya. Itu baru peringkat pertama. Sama ada kita sampai peringkat DA, MA, PhD. Tapi kalau baru sekadar kenal benar dan salah, itu baru level yang pertama. Peringkat yang kedua ialah mengasuh jiwa untuk benci kepada kekafiran dan kepada maksiat, dan untuk kasih kepada perkara yang benar. Didikan yang kedua, peringkat yang kedua ilmu, ialah cinta apa yang kasih kepada perkara yang benar dan benci kepada perkara yang batil. Itu asuhan kedua. Mana kalau ada satu orang mengaji lama, belajar lama sampai peringkat PhD, belajar pondok 20 tahun, pergi ke luar negara 13 tahun, balik ada 13 kontena kitab, tapi sekadar tahu benar dan salah, tapi tidak merasa kasih apa yang benar, tidak benci apa yang salah, dia baru peringkat pertama. Baru peringkat yang pertama. Karena peringkat yang tertinggi yang mesti diasuh kepada kita ialah mengenal benar dan cinta kebenaran, mengenal batil dan benci kepada kebatilan itu. Baru kita dikira mukmin yang kukuh dalam berpegang kepada tali agama Allah Ta'ala. Dalilnya cuba lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Allah menyatakan bahawa barang siapa yang kufur, yakni yang tolak, yang benci, yang meluat, yang menyampah dengan perkara yang taghut, yang melampaui batas Allah Ta'ala. Taghut itu dirujuk kepada perkara yang melampaui batas Allah. Kalau yang
yang melampaui batas Allah Ta'ala itu jin, maka jin itulah bau. Kalau yang melampaui batas Allah Ta'ala itu manusia, manusia itulah bau. Kalau yang melampaui batas Allah Ta'ala itu ialah sistem hidup, maka sistem hidup tahu. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang hatinya mengkufuri tahu, kufur maknanya benci, meluat, menyampah hati dia kepada taghut, perkara yang melampaui batas Allah Ta'ala. Wa yu'min billah, kemudian dia beriman kepada Allah. Iman dengan makna yakin, dengan makna kasih, dengan makna cinta, dengan makna benar, dengan makna sayang kepada Allah Ta'ala. Maka pada masa itu kata Allah, sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali Islam yang utuh. La fisamaha, tidak akan bercerai daripadanya selama-lamanya. Ketibaan ahli pendek. Dan tidak lagi anak sambung kami. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengkufuri taghut, beriman kepada Allah Ta'ala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan simpulan tali Islam yang kukuh. Lam fisamaha wallahu samiun alim, maka dia tidak akan bercerai, tidak akan putus daripadanya. Dan sesungguhnya wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cuba tuan-tuan lihat kepada ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan perkataan simpulan, bermakna orang yang belajar dalam pelajaran ilmu agama baru sekadar mengenal mana benar dan mana salah, tetapi dia tidak mendidik jiwanya, hatinya, rohnya, cinta kepada yang benar, benci pada yang salah. Dia baru berpegang pada tali Islam, tetapi tidak ada simpulan. Boleh terurut atau tidak? Kita pegang satu tali, tak ada simpulan, dia akan terurut. Akhir sekali terlepas daripada tali. Sebab itu ramai orang yang alim itu terlepas pada tali Islam. Yang dia sendiri boleh melakukan munkar dan maksiat, dia sendiri boleh menyokong kebatilan, dia sendiri boleh menyekat kebenaran. Kenapa? Dia baru berpegang kepada tali Islam sahaja, belum simpulan yang itu. Tetapi bila sampai kepada peringkat dia berjaya mengasuh jiwanya, hatinya, rohnya, perasaannya, cinta kepada yang benar dan benci kepada perkara yang salah, maka dia telah berpegang kepada simpulan tali Islam yang kukuh, yang dia tidak akan terlurut, tercabut daripadanya. Ini gambaran yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bermakna kita, siapapun kita, mesti mengasuh jiwa supaya mencintai apa yang Allah cinta. Baru kita dicintai Allah. Di antara perkara yang Allah Ta'ala asuh kepada kita dalam bulan Ramadan ialah supaya kita cinta apa yang Allah cinta. Apa yang Allah Ta'ala cinta, baru kita akan dicintai Allah. Macam kita dengan kekasih Allah Ta'ala mencinta, dia seboleh mungkin mewujudkan persamaan supaya adanya ikatan kasih, ikatan cinta. Dia tanya mahu dia, you suka masak apa? Dia kata saya suka masakan asam pedas Melaka. Oh, dia kata serupa lah dengan saya. Kenapa dia kata serupa? You lahir bulan apa? Oh, saya bulan Ogos. Oh, saya pun Ogos juga, tapi akhir sikit, 31 Ogos. Maknanya kenapa mencari persamaan? Kerana nak mengikat cinta, nak mengikat kasih, nak memadukan sayang. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Cuba kita lihat apa yang Allah cinta, kita asuh diri kita mencintainya, maka kita akan dicintai Allah. Apa yang Allah Ta'ala cinta? Allah Ta'ala didik kita dalam bulan Ramadan. Apa yang Allah cinta? Antara yang Allah Ta'ala cinta ialah masjid-masjid. Dan kita kasihlah pada masjid, itu kita nak latih. Kalau Allah Ta'ala mencintai masjid, Allah Ta'ala mencintai rumah-rumah Allah Ta'ala, tiba-tiba kita tak setuju dengan rumah Allah, tak cinta pada masjid, tak sayang pada masjid, agak-agak ni boleh tak kita dicintai Allah? Allah suka masjid, tapi kita tak suka masjid, cuma lalu saja dekat masjid, sekali-sekali singgah kerana nak tumpah tangan, itu saja. Kalau itu keadaan kita, bagaimana nak mencintai Allah? Allah
kita dalam bulan Ramadan ni cinta pada masjid. Tengok dalam bulan Ramadan ramai kan datang masjid. Kalau kita lewat sikit pergi ke masjid bulan Ramadan, memang solat kat kaki lima ramai. Penuh masjid, selipar Jepun macam-macam warna kat kaki. Turun kalau orang tu ambil selipar orang ni, orang yang ambil selipar orang tu, last kali imam balik kaki ada. Punya ramai dia hadir ke masjid bulan Ramadan. Okey dah. Tapi apa yang kita perlu, lanjutkan amalan itu sehingga akhir hayat. Cinta kepada rumah Allah kerana Allah mencintainya. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khaffatuhum al-malaikah wa dzakarahum fi man 'indah. Kata Rasulullah, tidak berhimpun satu kaum dalam rumah Allah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca mereka itu akan kitab Allah, bertadarus mereka dengannya, melainkan Allah berikan 4 kelebihan yang besar. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya ketenangan daripada Allah. Wa ghashiyatuhum rahmah, akan diseliputi ia dengan rahmat Allah. Wa khaffatuhum malaikah, akan dilindungi ia oleh para malaikat. Wa dzakarahum fi man 'indah, Allah sebut nama mereka di khalayak malaikat di langit. Maknanya nak menunjukkan kelebihan masjid. Jadi kita asuh diri cinta apa yang Allah cinta, baru kita akan dicintai Allah. Maka sekarang kita tahu subjek pertama dalam bulan Ramadan, Allah asuh kita cintailah masjid. Jadi hadir masjid itu bukan susah kan, masjid banyak. Setiap taman perumahan ada masjid. Ini taman perumahan ada 2,000 penghuni. Yang hadir ke masjid ada satu sah. Hadir ke masjid satu sah. Hari biasa. Mana kita asuh jiwa sekarang cinta kepada rumah Allah, kerana masjid itu tempat menyucikan jiwa. Masuk dalam masjid suci jiwa. Masjid mengajar kita tidak ada status. Masjid mengajar kita tidak ada kasta. Masjid mengajar kita semua manusia ibadah, hamba kepada Allah Ta'ala. Itu konsep ajaran masjid. Betul, dalam masjid tadi kita letak satu tanda. Sah pertama meja kedua, sah kedua penolong kanan, sah tiga akhir sekali belakang prebek. Ada gitu? Tak ada masjid gitu. Siapa yang datang awal duduk solat, walaupun dia prebek tukang tu. Siapa yang datang akhir duduk belakang, walaupun dia berada jaga solat dekat telefon kat belakang. Kenapa? Itulah asuhan masjid. Tidak ada tidak ada bangsawan, tidak bangsawan, tidak ada kasta, tidak ada beza-beza manusia. Jadi datang ke masjid mengasuh kecintaan kepada Allah, menjadikan jiwa kita jiwa yang tawadhu. Kerana orang yang tawadhu, orang yang dicintai Allah dan akan dimuliakan oleh Allah. Faman tawadhu rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang tawadhu, Allah angkat kemuliaan. Barang siapa yang bersifat sombong, Allah Ta'ala akan injak-injakkan. Maknanya menunjukkan pada kita cubalah latih jiwa, didik jiwa kita cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Kerana orang yang beriman, sifat mereka ialah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bagaimana kita dalam ibadah bulan Ramadan, kita dengar dan kita taat kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita sendiri tidak faham mengapa kita kena puasa, mengapa diharamkan makan minum pada siang hari sepanjang bulan Ramadan, kita tak tahu apa sebab yang sebenar, tapi kerana sifat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak tunggu faham dulu nak puasa sampai kiamat, kita tak puasa. Kalau nak tunggu faham mengapa maghrib 3 rakaat baru nak salat sampai mati tak salat. Jadi kita asuh jiwa kita tu, ya Allah, walaupun aku tak faham, tapi kerana perintahmu ya Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi insya-Allah untuk round yang pertama, saya menyimpulkan bahawa dalam bulan Ramadan ini mendidik kita mencintai apa yang Allah cinta, benci apa yang Allah benci. Kalau kita boleh didik begitu, artinya kita sedang melalui lorong-lorong jalan-jalan menuju kepada kesucian jiwa dan kesucian hati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Dan insya-Allah akan disambung oleh panel kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya
المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dikasihi sahabat saya Ustaz Mukhtar Senik. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah kurnianya sama-sama dapat kita berada di bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-7. Jam jelik seminggu dah teruskan. Tapi kita kena muhasabah seminggu yang kita lalui ini, apa yang telah kita lakukan, apa yang masih lagi kita belum dapat tunaikan dengan sebaik-baik. Sebab itu teruskan Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu daripada kamu berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. La'alla itu teruskan dalam bahasa Arab kalau kita belajar. Kalau manusia bercakap dengan manusia, la'alla berbentuk ayat pengharapan. Mudah-mudahan, semoga. Kalau jauh disebut timparingi, pagi waras, doanya semoga sehat. Sebab manusia hanya boleh berusaha, manusia boleh memohon kepada Allah Ta'ala. Manusia tidak boleh menentukan. Tetapi bila ayat itu ialah firman Allah kepada makhluknya, kepada hamba-Nya, la'alla di situ maknanya ialah confirmation. Pastilah kamu akan jadi orang yang bertakwa. Tapi ada syarat. Syarat nak dapat takwa, syarat nak dapat sempurna puasa, taklah kita puasa sebagaimana puasa Nabi SAW. Sebagaimana kesempurnaan solat, Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Barulah solat kita sempurna, dapat darjah takwa, dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Begitu juga puasa. Paginya kita bersahur cara Nabi. Nanti siang hari ini kita menahan daripada perkara yang membatalkan puasa, macam Nabi juga. Malam kita berbuka macam Rasulullah SAW. Dan ibadah malam harinya juga kita hidupkan sebagaimana Nabi SAW. Barulah kita akan mendapat darjah takwa. Takwa ini terusnya penting. Sebab apa? Takwa adalah bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Hanya orang yang bertakwa saja akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik bekalan untuk kamu bawa bertemu Allah ialah bekalan takwa. Duit kita banyak mana pun tak boleh buat mati itu sekalian. Kita ada kereta mewah, kita ada rumah besar, ada isteri banyak, anak ramai, kita mati duduk sorang-sorang itu sekalian. Yang kita bawa adalah takwa itu tadi. Dan takwa ini Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluk yang bersedia untuk memperbaiki dirinya daripada satu masa ke satu masa. Tukang kebun boleh dapat takwa, Tok Siap boleh dapat takwa, anak yatim boleh dapat takwa. Dia tak macam pakat kat dunia itu terusnya. Pakat kat dunia ni bukan semua orang boleh dapat. Datuk, Tan Sri itu hanya orang-orang terpilih saja boleh dapat. Tak pernah jumpa Tok Siap di kampung yang dipanggil Tan Sri yang bukan bawah. Tak ada Tok Siap dapat Tan Sri itu terusnya. Tapi takwa semua orang boleh dapat. Sebab itu terusnya puasa itu dibagikan kepada beberapa peringkat. Menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya, ada beberapa peringkat puasa. Cuma kita tengok tu sekalian. Kita puasa kita setakat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun universiti. Yang pertama dipanggil puasa orang awam. Puasa orang awam ni biasa-biasa je. Dia tak makan, tak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa lagi perkara membatalkan puasa? Dia tak kentut dalam air ya. Sebab tu bulan Ramadan jangan berenang putuskan, jangan berenang. Nanti dia terkentut batal puasa. Tapi sekadar itu saja. Amal-amal sunat boleh tak buat. Apa yang Nabi buat boleh tak buat sekadar, tak makan, tak minum, tak lakukan perkara yang membatalkan puasa. Ini dianggap sebagai puasa orang awam. Ini setakat puasa sekolah rendah saja tentu saja. Macam anak itu sekolah rendah kan, tak makan, tak minum saja. Yang lain-lain pun dia tak buat tentu saja. Tadarus pun tak perlu buat. Apa nanti sekolah menengah pun tingkat sikit. Jadi peringkat itu dipanggil puasa orang khas. Puasa orang khas macam yang pertama tadi juga, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ditambah dengan amal-amal sunat. Diperbanyakkan sedekah, diperbanyakkan solat wajib, solat sunatnya ditambahkan dengan tarawih, qiyamulail. Cuma saya nak ingatkan lah orang Melayu ni itu sekalian. Kadang kita tengok orang Melayu ni tarawih itu lebih wajib daripada sebagai fardu itu sekalian. Itu sebab tengok tu sekalian. Malam pertama, ya Allah, melepah itu sekalian. Saya kalau nak keluar dari jemaah saya itu ada satu surah itu sekalian. Surah itu kita gelar surah malam Jumaat. Pasal malam lain tak ada orang. Malam lain gelap itu sekalian. Kuliah-kuliah tak ada. Tapi malam Jumaat penuh dengan orang.
Pasal nak baca Yasin, ada makan tak tuan-tuan. Bulan Ramadan semalam malam pertama ketika minggu lepas kita keluar, lepas maghrib penuh dah, pagi pun penuh tuan-tuan. Jadi saya nak ingatkanlah kalau ada jenis spesies dekat sini ya. Betul sekali kalau sembahyang fardu tak buat, jangan sembahyang tarawih tuan-tuan. Itu saya kempen di Masjid Surau naikkan beda. Barang siapa tidak solat fardu, jangan tarawih di surau kami. Buat smart je tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kalau dia datang tak dapat pahala tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala tidak akan memberi ganjaran kepada amal-amal sunat kita sehingga terlebih dahulu kita menyempurnakan amal-amal wajib kita. Allah Ta'ala semakin sayang dengan kita bila kita sempurnakan yang wajib-wajib dulu. Yang sunat ini hanya sebagai menampung. Sembahyang sunat menampung jabatan sembahyang fardu. Puasa sunat menampung jabatan puasa fardu. Ibarat orang pakai baju, tiba-tiba ada lubang tuan-tuan. Kemudian dia ambil kain tampal. Sekarang ni tak pakai baju tuan-tuan. Dia ambil kain letak sini, ambil kain letak sini. Seorang kata tuan-tuan, gila. Kalau gila betul tak apa kompon betul. Ni gila-gila tuan-tuan. Itu jadi masalah. Banyak orang beramal gila-gila kerana amal yang tidak berdasarkan ilmu tuan-tuan. Ingat orang yang beramal tanpa ilmu, amal yang ditolak tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam kata tersebut, malam yakun ya'lamu dafal yas'ali, malam yakun mu'aliman fajarhani, wa man biwai ya'limi ya'mani, amalihi wa tulatulatul baru. Barang siapa tak punya ilmu, kita cari ilmu. Ada kita ini buat tazkirah malam-malam, kita nak bagi ilmu ni. Ada pula orang nak bagi tazkirah tuan-tuan. Ini betul tuan-tuan. Saya minta dekat tazkirah ni, yang suruh bukan ustaz, yang suruh bukan Nabi Muhammad, tuan-tuan. Yang suruh Allah Ta'ala. Dalam Quran itu, wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana ingat-ingati memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ini alasannya nanti kalau ada tazkirah dan orang tarawih. Tak payah sembahyang tarawih orang tazkirah tu siapa suruh? Berhenti orang tazkirah dulu dia, jangan sembahyang. Nanti habis terus dia tarawih juga. Budak-budak main lucun tak ada orang marah. Kamu ni main lucun orang tak sembahyang tarawih. Ada orang marah aku. Dia lagi pun buat musim Ramadan ni tak ada orang marah. Bahkan yang paling teruk tuan-tuan suka membuat Ramadan tuan-tuan. Terpaksa pula ada masyarakat kita batal puasa kerana pergi bersyukur tuan-tuan. Tak ada pula orang datang mengganggu Ramadan, pergi ikut tuan-tuan. Jalan dulu. Dekat luar negara. Tahun depan kita juga bulan Ramadan, tahun bulan Ramadan. Kita tak sembahyang, tak puasa bulan Ramadan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan hanya kerana nak bersyukur tuan-tuan. Tak ada pula yang terganggu. Kelaparan banyak tuan-tuan. Tu dalam Piramid paling dekat tuan-tuan. Tak ada tak seperti itu. Jalan Piramid kita pasal. Nanti bagi alamat banyak-banyak kat jalan tuan-tuan. Siapa tak tutup? Sebab tu kami tuan-tuan selagi gelap malam tidak ditutup, kita tidak akan berhenti untuk tazkirah. Walaupun kami akan ditangkap tuan-tuan. Kita kira tu orang buat jahat kita tak kira, kita dapat baik. Bulan Ramadan bulan terbaik untuk setiap buat tazkirah. Pasal tu? Pasal segala makhluk yang tak pernah datang Masjid Surau, malam Ramadan dia datang tahu tuan-tuan. Jadi kita nak ambil peluang untuk menyampaikan peringatan-peringatan daripada Allah Ta'ala kepada masyarakat. Sebab bulan ini kadang-kadang kita sibuk. Kita tahu tuan-tuan, kalau kita pergi MCC balik sampai rumah kurang tuan-tuan. Saya dulu saya share untuk bertiga. Kawan-kawan tuan-tuan memang kalau kuliah kita buat lepas isyak, lepas maghrib tak boleh. Pasal lepas maghrib kita sampai rumah pun dah dekat isyak dah tuan-tuan. Dengan jamnya apa semua. Sebab itu kita ambil peluang pada waktu-waktu tertentu yang ramai orang yang mudah orang untuk menerima tazkirah tadi. Tapi malam ni ada orang tak suka tuan-tuan. Orang tak suka tazkirah berarti dia bukan orang yang beriman tuan-tuan. Kerana disebut tanfa'ul mu'minin. Tazkirah memberi manfaat kepada orang yang beriman. Orang tak beriman dia tak dapat manfaat dengan tazkirah. Baik. Yang tiga tuan-tuan, puasa orang yang paling khas. Dia bukan setakat tak membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia juga meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Dia buat benda ni tak batal puasa, tapi boleh mengurangkan pahala puasa. Yang dia tinggalkan ni. Antaranya apa? Membazir tuan-tuan. Balik ibadah Ramadan.